Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Satir. Allahu akbar. Siap dengar burdah apa Allah. Semua sekali macam duk Mekah, macam duk Mekah saja. Itulah bacaan daripada kekanda kita, guru kita Al-Fadil Ustaz Fazrul yang membacakan tadi Al-Fatihah Satira. Sempena surah special ataupun kita kata episod yang terakhir dah pada saat ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya, dan Ustaz Tir dan juga Al-Fadil Safas, seperti yang selalu kita sebut, walaupun ini adalah episod yang terakhir, tapi sebenarnya ia adalah bukan pengakhiran tetapi adalah permulaan. Jadi untuk memulakan seperti biasa, kita tetap nak bersama dengan Al-Fadil Safas. Alhamdulillah. Silakan Safas. Ingatkan terus dengan Ustaz Tir tadi untuk kita tadabbur pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Episod akhir daripada My Quran Time yang didoakan agar semua di kalangan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bersama kami tiga serangkai pada hari ini adalah untuk sama-sama kita mengingat kepada segala nikmat yang Allah kurniakan. Allah berikan peluang untuk kita mendengar surah Ar-Rahman 5 ayat pertama pada permulaan pada tahun 2020, diteruskan dengan My Quran Time, dan pada hari ini kita berada pada surah yang terakhir, pada halaman yang terakhir, yang diharapkan Allah tidak menarik kepada hidayah yang Allah berikan ini untuk sama-sama kita nikmati, untuk sama-sama kita hayati. Dengan permulaan doa ringkasan kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Sama-sama kita melihat apakah sinopsis, masih lagi ada ringkasan untuk sama-sama kita memaknai surah An-Nas, surah yang ke-114, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sama-sama kita akan belajar bagaimana kita perlu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pelbagai kejahatan syaitan, dan kita memohon perlindungan daripada Allah berkali-kali, menunjukkan bahawa kita adalah hamba, kita memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di atas jalan yang lurus, dan ada halangan iaitu syaitan yang perlu kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca surah An-Nas hari ini dengan siapa? Dengan siapa? Tuan-tuan pilih yang mana satu ya? Dengan T ataupun T. F dah habis dah kan. F dah habis dah baca sebentar tadi. Jadi dipersilakan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi memilih siapa yang akan membaca je lah. Silakan. Dah lama dah tak bertiga Safas. Ya, Safas Satir, subhanallah Satir. Kita hari ini berada di penghulu segala hari. Kita berpakaian serba putih pula tu hari ini, Safas ya. Dan insya-Allah besok adalah kita kira kemuncak lah untuk My Quran Time, untuk khatam, dan hari ini adalah merupakan kemuncak surah yang terakhir sepanjang kita bersama setiap hari dalam My Quran Time. Ada kalanya saya, ada kalanya Ustaz T, ada kalanya Safas, dan ada kalanya sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang mengisi. Itulah perjalanan Satir, perjalanan bersama dengan Al-Quran. Dan kalau ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan bertanya, hari ini kita baca surah An-Nas, besok kita khatam Al-Quran. Hari Ahad macam mana? Wallahu taala a'lam. Kita pun kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana perjalanan. Namun mudah-mudahan Safas, Ustaz Til, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, moga-moga setiap hari yang diisi bersama dengan My Quran Time daripada hampir 2 tahun yang lebih ini menjadi satu kekuatan kepada ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk ada satu jadual Al-Quran dalam kehidupan yang menjadi satu jadual yang tak boleh ditinggalkan.
untuk kami bertiga, untuk ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan penonton semua, moga-moga Al-Quran berbekas di hati kita insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Safas Jadi insya-Allah kita nak baca surah An-Nas. Saya rasa hari ni tuan-tuan dan puan-puan kita nak baca bertiga, bukan berdua. Kita ada F juga hari ni. Saya akan baca sekali, Ustaz akan baca, dan Al-Fadhil Safas pun akan baca. Boleh Safas Tapi tadabbur Safas seoranglah. Tiga sekali Okey. Jadi saya akan mulakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oleh kerana Safas akan baca dengan nahwan. Okay. Jadi kita berdua akan baca dalam yang berbeza insya-Allah. Nahwan tu bagi Safas. Bagi Safas. Tengok apa yang keluar je Ustaz. Tak tahu apa yang mana satu. Insya-Allah Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah, masya-Allah, ya ilahan nas. Min syarril waswasil khannas. Allah, ya Rabb. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah, Allah. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Ya Rabb. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس Allah, ya Rabb. من شر الوسواس الخناس. Allah, Allah, Allah. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allah, ya Rabb. Sadaqallahu Alaikum. azim. Subhanallah, tabarakallah. Surah Al-Azim kita dalam bacaan daripada surah An-Nas ya. Kalau ada kesempatan nanti InsyaAllah, di hujung nanti kita sama-samalah baca ya bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tarmizi dan juga Al-Fadhil Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Dan sebenarnya surah An-Nas ini Ustaz ya, surah yang biasa dihafal ya tuan-tuan yang berada di rumah yang selalu kita baca, dan ia mempunyai satu penekanan yang besar ya kepada kita semua, iaitu apabila kita melihat kepada surah An-Nas ini, qul a'udzu birabbin nas, surah ini digelar sebagai muawwidzatain ya, surah yang dikaitkan dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas yang kita lihat pada hari ini. Allah menyatakan qul a'udzu birabbin nas. Surah ini apakah kesamaan dan perbezaan dengan surah Al-Falaq? Sudah tentu kita nampak qul itu adalah seruan daripada Allah untuk bacalah
kepada diri kita dan bacalah kepada orang ramai, ajak kepada orang ramai untuk berlindung kepada Tuhan manusia. Mengapa kena berlindung kepada Tuhan manusia? Ini sebagai satu pemuliaan Allah. Allah meletakkan Rabb dan sebelahnya adalah An-Nas. Selama ini dalam 30 juzuk Al-Quran yang kita baca, Rabbis samawati wal ard, Allah bercakap tentang Tuhan sekalian alam. Tetapi kali ini pada ayat yang ataupun surah yang terakhir, Allah menyatakan Rabbin Nas, bahawa manusia ini, kita semua tuan-tuan sekalian, kita diciptakan sebagai insan, sebagai manusia, adalah satu kemuliaan bila Allah meletakkan bahawa kita perlu berlindung kepada Tuhan manusia. Dan lebih daripada itu yang kita belajar daripada surah Al-Falaq, a'udzu ini adalah kita berlindung daripada musuh yang tak nampak, Ustaz. Musuh tak nampak. Kalau musuh nampak tu kita namakan istilahnya ijarah. Ijarah ya, istijarah bih ya, berlindung kepadanya musuh yang kita nampak. Tetapi musuh yang kita tidak nampak ini kita perlu menggunakan perkataan a'udzu, dan ia adalah doa. Doa yang kita mula pada surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya ketika kita nak melalui jalan yang lurus ini, dalam surah Al-A'raf Allah menyatakan tentang syaitan ataupun iblis paling hasad kepada manusia, paling tidak berpuas hati pada manusia kalau mengikut jalan yang lurus yang kita minta pada setiap hari, sehingga kan mereka akan menghalang pada setiap poin dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita melihat pada surah Al-Falaq ini, kaitan antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas, bila kita melihat pada wa min syarri hasidin idza hasad, daripada orang yang daripada kejahatan hasad yang paling tinggi adalah daripada iblis laknatullah, Ustaz. Ya, dia tak puas hati kita ini berada di atas jalan yang lurus. Itu sebabnya kita perlu meminta pertolongan daripada Allah, berlindung. Dan bila kita berdoa, jangan kita perkecilkan doa. Bila kita baca saja surah ini, Nabi disihir, baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, terbuka simpulan demi simpulan, 11 simpulan, Ustaz. Ya, sehingga kan Nabi selepas itu dapat kesihatan balik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita dalam ayat surah An-Nas ini, kita menyuruh Allah 3 kali. Surah Al-Falaq sekali untuk menyelesaikan 3-4 masalah. Tapi dalam surah An-Nas masalahnya satu sahaja, tapi kita memohon a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita menyuruh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Kerana ia mempunyai kelebihan yang tersendiri, Ustaz. Mungkin Ustaz Tar bila membaca surah ini, apa yang biasa Ustaz bawakan, rasai, hayati, agar kalau orang ruqyah, Ustaz ya, kalau baca tajwid tak betul, tak hayati, dia tak berkesan sangat. Jadi mungkin Ustaz Tir boleh berkongsi sedikit pengalaman ke, ataupun jadi imam lah biasanya ketika membaca surah ni, apa selekoh tajam yang penting diberi perhatian. Sebab ada perkataan selekoh tajam tu. Okey, pertama sekali yang paling best Anas secara peribadi lah, Ustaz Faz. 3 ayat pertama tu dia salah kita menyuruh nama Allah. Bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada seorang syekh tu dia berdoa, dia lepas dia baca surah ni baca ya rabban nas, ya malikan nas, ya ilahan nas. Betul dia minta ini. Jadi surah ni memang satu kekuatan untuk satu macam perlindungan. Sebab ada juga di kalangan kita yang memulakan surah ini, baca surah ini untuk satunya maknanya macam seolah satu memohon pertolongan daripada Allah ya. Dan bila Allah menggunakan perkataan Rabb yang pada ayat yang pertama, Malik pada ayat yang kedua, dan Ilah pada ayat yang ketiga, mempunyai maksud yang tersendiri, Ustaz ya. Sehingga kan apabila dikomentar oleh para ulama tentang perkara ini, Rabbin Nas ini ada kaitan dengan manusia. Biasanya kita bercakap tentang Rabbul Bait, iaitu mak ya, di dalam sesebuah rumah. Jadi yang melakukan tarbiyah, melakukan pendidikan dalam rumah itu ibu, ataupun kalau kita cakap tentang murabbi di sekolah. Jadi perkataan Rabb ini boleh dikaitkan dengan manusia. Jadi bila Rabbin Nas, yang mendidik, yang menguruskan seluruh manusia ini, kita bercakap tentang manusia yang secara ramai ya, ataupun secara sedikitlah, Ustaz ya, ramai kalau kita melihat pada ilahin nas. Tapi kalau Rabb ini dia menguruskan anak, katakan dalam Rabbul Bait tu anak 5-6 orang, maka itu yang dijaga. Tapi bila kita bercakap tentang banyak pendidik-pendidik yang ada ya, ataupun ketua-ketua dalam rumah, kita bercakap tentang satu negeri itu ada penguasa atau raja. Raja tak banyaklah, Ustaz. Satu negeri ada satu raja saja kan. Itu istilahnya Malik. Digunakan juga istilah ini pada manusia ya. Jadi kalau Malik ini dia ada banyak lagi manusia yang dijaga.
Tetapi bila kita ada masalah dengan cikgu ke dengan ayah, kita mengadu kepada kerajaan, kepada ketua iaitu raja, tapi selepas itu mungkin ada lagi masalah. Segala-gala raja yang ada dalam dunia ini dia disatukan oleh ilahin nas. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ialah ilah ini mengawal segala manusia, sehingga kan bila ustaz cakap tadi bila berdoa ya rabban nas, ya malikan nas, ya ilahan nas, itu maksudnya mula-mula yang tahap kecil dulu ya, kemudian yang kawal manusia lebih ramai lagi. Tetapi bila ilahan nas, ya ilahan nas, itu maksudnya ialah yang mengawal semua manusia daripada sejak awal dahulu sampai ke hujung akhirat nanti, dia dikawal oleh ilahin nas. Apa maksudnya kita akan tengok sebentar lagi, tapi ini menunjukkan apa? Kita memang minta perlindungan daripada Allah berkali-kali untuk satu cabaran besar, iaitu min syarril waswasil khannas, yang menyebabkan orang boleh membuat onar, membuat kerosakan, sihir ataupun hasad. Sebenarnya ia datang daripada keburukan waswas yang ditiupkan oleh syaitan. Al-khannas maksudnya bersembunyi, Ustaz. Dia tiup lepas tu dia sembunyi. Dia tiup dia sembunyi. Dia bukan tiup dia macam tu. Dia tiup sekadar kita tak terasa macam kita dikacau oleh syaitan. Pasal kita rasa macam saya punya idea, saya yang nak marah, saya yang tak puas hati, saya yang nak hasad, saya. Tetapi rupa-rupanya segala keburukan dalam hidup kita ini sebenarnya ada tiupan daripada syaitan, yang sifatnya dia tiup waswas dia, dan kemudian dia sembunyi balik. Dia tiup, dia sembunyi balik. Pasal kalau dia tiup terus ni Ustaz ni, kita tahu bahawa ini rasanya bukan saya ni. Dia ni macam ini syaitan kawal dia. Tapi kalau kadang-kadang dia baik Ustaz. Baik, dia baca Quran, dia solat kan. Lepas tu dia kata, saya tak puas hatilah dengan yang kumpulan sana baca Quran tu, dia punya dalam buat baik pun ada juga begitu. Ada hasad Ustaz. Hasad yang kita bincang semalam dalam surah Al-Falaq. Rupa-rupanya apabila seseorang itu dihasad, dia tak berdosa. Tapi bila kita berhasad kerana kita melayan kepada waswas al-khannas, itu yang menyebabkan kita bertanggungjawab. Itu sebabnya beza di antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq semua cabaran ini tidak menyebabkan kita berdosa. Tapi surah An-Nas kita bertanggungjawab bila ditiup waswas itu, kita layan ke tak layan. Kalau kita layan, tidak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesannya ialah kita akan terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Yang kita nak lihat sama-sama pada hari ini sekali lagi surah An-Nas Ustaz ya. Siapa nak baca? Saya baca kemudian sikit. Ada soalan sikit untuk Safas kan. Pasal akhir satunya was-was ni kalau yang takbir tu kan. Betul. Takbir sampai 3-4 kali, sampai yang kau macam tu ada sampai macam-macam jenis takbir sebab tak masuk tu. Tak masuk. Bisikan tu bisikan jugalah. Bisikan Ustaz Faham menjawab, tapi itulah bila sebut surah An-Nas dah last ni, mungkin cabaran Ustaz Fah. Kita nak tahu cabaran. Mungkin 114 surah ni datang naik kereta sampai tempuh jam, tayar bocor. Ustaz tahu macam mana? Mungkin Ustaz Fah cabaran apa ni, nak kadang-kadang kita nak ajak Ustaz Fah minum air juga kan. Tak apa, relax dulu. Betul Ustaz Fah, Satya, macam kita dari segi bacaan lah, maksudnya dari segi bacaan Safasa, memanglah kita selalu baca lah, kita selalu baca, cumanya kita buat persediaan dari segi itulah, perkongsian tajwid, kemudian apa taranum yang kita nak guna, waqaf ibtidak dan sebagainya, macam mana kita nak olah suara dan sebagainya. Tapi saya kira yang mencabar Safas lah. Betul. Safas maksudnya setiap hari buat persediaan, dan apa yang dikongsi Safas pukul 9 tak boleh kacau lah. Masuk bilik, bukan tidur, masuk bilik study. Safas lah. Dan Ustaz Fah kata tidur dalam keadaan kecewa. Dia tak sudah lagi. Tak sudah lagi. Kadang-kadang buka buku tu ataupun kalau dengar ke kan, kadang dah terhilang dah kan, rupanya dah berada ke alam lain. Buka balik kan, tulis balik kan. Kadang-kadang nota ni kalau yang ada ni, biasa saya bawa ni kan, kadang-kadang nota tu dia macam lukisan yang tak tahu apa maksudnya. Itu dah ngantuk sangatlah tu. Tapi bila dah episod akhir ni Ustaz, dia rutin itu mungkin boleh diusahakan ya, tetapi dia mungkin hilang kalau harapnya tidak hilanglah Ustaz ya. Quran bersama dengan kita semua. Kerana bila dia disusun elok-elok ni, dia akhirnya kita menjadi berdisiplin. Kan? Kita doalah Ustaz agar kita istiqamah insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan Ustaz ya. Mudah-mudahan, dan kita pun yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang berada saat ini di hadapan kaca TV ataupun di Facebook ataupun di mana-mana online pun,
memang sangat-sangat bersyukur dan dalam pada itu juga penuh pengharapan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan lagi kesempatan untuk bersama dengan Al-Quran. Bayangkan Ustaz Faz, setiap hari kita dipimpin ataupun dipandu ataupun bersama-sama belajar Al-Quran walaupun satu halaman daripada Al-Quran. Alangkah indah dan bahagianya, subhanallah. Kita mengucapkan tahniah kepada TV Hijrah dan Ustaz Ummah. Bayangkan Al-Quran tu 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat dibaca secara tertib, bukan baca sekadar macam untuk tafsir betul. Tapi dibaca dengan tertib, diulang dan sebagainya, dipasak, dan yang paling penting tadabbur lah. Dan ini membawa pada perkataan kita lah Ustaz. Masih lagi ada perkataan kita pada hari ini. Mari kita tengok dahulu sebelum kita berborak lanjut, iaitu aza, berlindung. Maksudnya berlindung daripada musuh yang tak nampak, cabaran Ustaz ya. 30 juzuk ini kita dah belajar, ialah Allah ingatkan jangan overconfident. Dah 30 juzuk baca, 30 juzuk tadabbur. Kerana rupa-rupanya Allah kata kita ni lemah Ustaz. Sampaikan Allah kata kul, katakanlah, cakaplah kamu sebenarnya lemah. Tak boleh nak kawal walaupun dah tadabbur apa sebagainya, tidak ada kepastian bahawa kita ini selamat daripada syarril waswasil khannas, yang kita doakan agar bila kita selalu baca qul a'udzu birabbin nas seperti amalan Nabi waktu pagi petang Ustaz ya, maksurat Nabi, ianya menyebabkan kita ini dilindungi ya. Kita tidak boleh overconfident, tidak boleh terlebih yakin bahawa saya ini tahu, saya ini kuat menghadapi cabaran, saya ini boleh kawal, kalau hasad-hasad tu saya boleh kawal, ataupun cabaran dosa maksiat. Tidak ada kepastian kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن إن شاء الله اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu, ya Tanzil li Muhammad ya Jibril min Rabbil Arshi dalil lil alami wal insan. Rabbi berkatilah kami dengan Al-Quran yang suci, menjadi perisai diri hidayah yang abadi. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman ishrah sadri Quran imla qalbi Quran wasqi hayati Quran. Rahman ya Rahman ya Rabb. Safasa ya Rahman Rahman. Seingat kita mengimbau pengajian Ar-Rahman episod awal Safas Allamal Quran.
kita ni, saya secara peribadinya ya Allah, tuan-tuan dan puan, tidak ada ilmu, tidak ada apa yang nak dibanggakan dengan suara yang baik, apa yang nak dibanggakan dengan sedapnya baca, tidak, semuanya adalah milik Allah SWT. Ya Allah SWT pinjamkan seketika untuk baca Al-Quran, untuk dalami Al-Quran, untuk sabarkan Al-Quran, semuanya adalah milik Allah SWT. Maka kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Kalau ditanya saat ini Ustaz Tif, Ustaz Faz, perasaan kita bercampur bau Ustaz Faz. Tadi tengah drive kan, bawa kereta, hari ni perjalanan terakhir untuk datang rakaman, bercampur bau bacaan, perasaan kita. Ada rasa sedih, rasa sayu, ada juga rasa gembira. Kenapa? Kerana dapat berjaya menghabiskan 30 juzuk Al-Quran bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada perasaan, orang kata apa, resah macam mana lepas ini. Dan ada perasaan takut. Kenapa takut Ustaz Tir, bila baca tu mari, sedap baca hari ni. Itu yang paling takut sekali Ustaz Tir. Allah Taala membersihkan hati kita, Allah Akbar, takut tidak diterima. Dan satu perasaan yang terakhir, kalau boleh saya pada pandangan saya lah pribadi, iaitulah satu perasaan penuh pengharapan agar diberi lagi ruang dan peluang untuk bersama dengan Al-Quran, menjadi khadam Al-Quran, dan pengharapan agar apa yang dibaca selama ini diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu perjalanan kita Ustaz, ya, perjalanan bersama dengan tuan-tuan yang menyokong, mendoakan. Sebenarnya doa, ramai yang doa ini yang menyebabkan kita dapat istiqamah sampai saat ini. Dan lebih daripada itu, kalau saya lah Ustaz, ya, kalau saya bila melihat kepada latar belakang kan, biasanya orang akan cek latar belakang saya, tapi sebelum orang cek latar belakang saya lah kena cek dulu latar belakang, semak dulu latar belakang saya. Bila dipilih, ya, dipilih ini bukanlah yang terbaik, tetapi ia sebagai satu amanah untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan. Dan ada ramai ustaz, ada ramai ulama dan juga profesor bahagian Al-Quran yang saya memohon untuk ditegur, walaupun dah habis Ustaz, ya, ditegur, semak balik dan juga dihasilkan karya-karya ataupun penerangan pencerahan berkaitan dengan Al-Quran ini, kerana kita nampak Ustaz, ya, rupanya masyarakat menunggu. Masyarakat menunggu benar-benar kepada Quran yang dibaca dengan baik, dengan suara yang baik, dengan pencerahan yang baik. Dan betul lah Quran ini mukjizat, ya, ia memberi perubahan yang banyak sebenarnya kepada masyarakat yang ada. Jadi perjalanan inilah yang sebenarnya kita doakan Allah beri kita kekuatan, disebabkan ayat yang kelima itu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Ustaz, ya, yang syaitan ini dia tak pernah bercuti Ustaz. Tak pernah berpenghujung. Dia terus saja yuwaswisu fi itu maksudnya tak ada pencet. Dia mudhari' kat situ, maksudnya terus meniupkan was-was kepada hati ataupun dada manusia. Dia perumpamannya macam istana Ustaz. Masya-Allah. Istana ni ada padang di sekelilingnya. Jadi sadar ini adalah seperti padang, sudur ini, di mana apabila syaitan itu dia bermain-main dekat tepi padang tu, dia boleh masuk istana apabila istana itu buka pintu. Jadi apa maksud buka pintu tu? Ialah kalau kita lihat banyak kali penggunaan An-Nas, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat kelima, ayat keenam. Satu je tak ada Ustaz, ayat yang keempat. Ustaz Tim mungkin boleh kongsi sikit. Kata ada qiraat yang bacaan dia berbeza sikit daripada bacaan yang biasa. Mana tahu boleh Ustaz kongsikan insya-Allah. Untuk surah An-Nas, Ustaz Tar dengan Ustaz Faz, ada satu qiraat yang juga menarik perhatian saya. Pernah juga baca dalam majlis, antaranya ialah kalimah An-Nas, iaitu Imam Ad-Duri daripada Abu Amru. Dia mengimalahkan, iaitu membaca dengan condong. Kita ada baris fathah A, baris bawah I, antara baris atas dengan baris bawah tu dia ada baris, ada panggil imalah, condong. Dalam bahasa macam kita belajar surah ni majri tu kan? Majri. Betul, dalam surah apa tu? Surah Hud, kata silap. Maka setiap kalimah An-Nas, Imam Duri daripada Abu Amru mengimalahkan kalimah itu. Jadi dalam 6 ayat ni semuanya ada diakhiri dengan An-Nas. Subhanallah. Dan semuanya dibaca dengan imalah. Kecuali ayat 4 aja tak dibaca dengan imalah, dibaca dengan baris biasa Al-Khannas. Kerana rupanya
Tapi memang hebatlah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok semua An-Nas. Tiba-tiba ayat 4 ada An-Nas juga, tapi ada kha kat depan. Rupanya bukan masuk An-Nas, masuk yang Ustaz Fah sebut tadi, bisikan tadi. Macam kalau bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu bacaan dia. Jangan sumun nes Jangan sumun nes. Jangan semua ni. Nampak macam nas belaka ni. Rupanya tidak. Tidak. Ayat 4 tu. Tapi memang ada maksud yang tersendiri Ustaz ya. Sebelum kita lihat dia punya pelajaran tadabburnya, mungkin kita lihat dahulu bahagian tajwid kita lah. Masih lagi kita ada tajwid walaupun di hari akhir ini. Silakan Ustaz. Baik, silakan kita tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tir hari ini boleh kongsikan dengan kita tajwid. Jom kita sama-sama ikuti insya-Allah. Ustaz Tir. Baik, iaitulah menyempurnakan huruf-huruf hamas dalam ayat ini, iaitu ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang kelima, insya-Allah Ustaz Tir akan terangkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Insya-Allah. Sadaqallahul azim. Silakan. Baca contoh pun sedap dah. Masya-Allah. Okey, huruf hamas ni ada huruf yang ke bahasa mudahnya huruf yang berangin lah. Udara kita keluar. Kalau nak tahu, nak check betul tidak, letak tangan kat depan mulut ni. Kalau rasa udara tu betul lah tu. Kan? Kalau tak rasa tu masih tak sampai lagi lah hamas tu. Maksud dia sini banyak huruf hamas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada berapa huruf sin? 1 2 3. Kan? Dan di hujung tu sin tu diwakafkan. Bila wakaf tu dimatikan. Dia lagi jelaslah bunyi sifat hamasnya, dan juga dari sifat sofir yang menjadikan sin tu kuat. Betul, kalau dalam masjid kan dengar kalau orang solat zuhur asar pun bunyi mana kan kita dengar bunyi siapa anak-anak saya pun bila sembahyang anak-anak seorang anak sulung okey seorang tu je dia memang main bunyi-bunyi itulah tak tahu baca apa. Gitulah. Jadi bunyi huruf sin tu jadi kuat. Walaupun asal sifat lemah, tapi dia ditambah dengan software tu bunyi kuat. Dan juga huruf sad lah di situ. Dan mungkin Ustaz Fah boleh tadabbur tadi ayat tadi tu. Ya, baik. Jadi surah An-Nas tadi Ustaz ni menarik bila dibacakan. Siapa yang Ad-Duri? Ad-Duri, Imam Duri berkaitan dengan nes, tapi khannas itu jelas Ustaz ya. Satu ialah bila saya pun tanya juga mengapa diletakkan Tuhan manusia ya. Rupa-rupanya An-Nas ini daripada perkataan nusia itu maksudnya lupa. Jadi maksudnya ialah manusia bila lupa ni dia mula condong lah Ustaz. Dia daripada yang ini dia turun ke bawah. Tapi yang tak pernah condong ni ialah siapa? Ni syaitan ni. Tak pernah dia condong dalam merangkap. Tak pernah cuai. Tak pernah cuai benda lain. Dia cuai benda lain. Dia memang nak orang cuai, tapi dia dari segi nak merancang strategi untuk pastikan kita. Ini surah akhir kan? Betul. Surah akhir orang dah baca 30 juzuk, orang dah mula tadabbur. Bagi setengah orang dia rasakan saya dah belajar, dah baca Quran khatam 3-4 kali. Tapi mengapalah saya ni masih lagi tak boleh elak daripada dosa A, dosa B, dosa C. Rupa-rupanya pasal khannas tak boleh baca imalah tadi Ustaz. Ya. Kan? Dia memang tegak begitu je. Ya. Kita je yang kelang kabut kiri kanan dan ini yang kita belajar sedikit daripada surah ini ya, yang Allah nyatakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang was-was daripada syaitan ini, iblis ini kalau boleh nak memberi was-was itu pada setiap masa. Jadi itu yang kita nak doakan Ustaz ya, agar kita bila berada dekat penghujung ni macam mana nak pastikan kuat semangat ke hadapan. Apa cadangan Ustaz bila melihat surah kita terakhir kali ini? Masya-Allah. Ustaz Sarah, kalau kita tengok dalam konteks khatam Quran Ustaz Fas, kalau dulu-dulu sebab masa khatam Quran kalau ikut baca 114 surah lah sampai An-Nas habis ya, sedekah. Tapi Syekh kata baca balik, ulang balik awak. Baca balik Al-Fatihah dan awal-awal surah Al-Baqarah. Tanya Syekh kenapa? Supaya kamu berazam jangan habis An-Nas tutup Quran terus. Mana mula balik. Maknanya macam Ustaz tak sebut tadi lah, berakhiran satu permulaan. Masya-Allah, sebab betul. Kita baca ni Ustaz Fas Ustaz Tir, Ustaz Fas, Ibu Ayah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita baca dengan Imam Hafs lah kan tak? Ya, Imam betul. Hafs. Jadi Ustaz T kadang-kadang kongsikan tadi dengan qiraat Ad-Duri. Sebelum ni kadang-kadang kita baca dengan Warsh Ya, kan, ya. Hamzah. Banyaknya ya Allah ilmu Al-Quran. Ini hafsun pun kita belum habis lagi. Allah. Kita hanya berkongsi sikit sebanyak, dan harapan kita sedikit sebanyak je kita kongsikan masa sesi ulang kaji tajwid itu, dapatlah ulang kaji juga hukum-hukum tajwid, dan insya-Allah kita sama doa pada Allah SWT, moga-moga jika ada selepas ini pertemuan kita di 2.0 tu, kita akan adakan kelas tajwid tu Ustaz Faz. Kita nak dengar penonton, sahabat-sahabat semua baca, dan kita nak dapat tu khairukum man ta'allama al-Quran tu, belajar al-Quran dan mengajarkannya pula. Subhanallah, ibu ayah sekalian di Ustaz Faz, Ustaz Tin, ibu ayah sekalian, entahlah Ustaz Faz, kita berakhir hari ini, kita tak tahu lagi jika pun ada My Quran Time 2.0, kita pun belum pasti adakah kita masih dikurniakan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyawa. Jadi moga-moga dalam pertemuan ini, di akhir ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kami berbaju putih ini, kami ingin menyusullah 10 jari, ampun maaf sepanjang 2 tahun lebih ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling tinggi sekali ialah sebenarnya tuan-tuan dan puan bukan bersama dengan kami, bersama dengan Al-Quran sebenarnya. Subhanallah. Jadi moga-moga kita dapat semangat untuk terus bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Safaz. Ya, dan harapnya dengan kita di surah akhir ini Ustaz, Allah mengingatkan kita Rabbin Nas. Jadi manusia ini mudah lupa. Ya, jadi mudah lupa itu caranya ialah kita minta pertolongan Allah, lindungi kita daripada was-was itu. Agar kita jangan lupa baca Quran. Itu penting sangat. Pasal apa? Pasal ada yang berpuas hati Ustaz ya. Ada yang berpuas hati, oh dah khatam tadabbur pula tu. Graduasi lah. Ya, dah graduasi, dah boleh move on kan. Move on ke mana? Move onnya ialah pergi balik baca surah pertama. Surah pertama, kerana kalau kita move on kepada surah lain yang tak ada dalam Al-Quran ini, maksudnya dia pergi cari idea-idea lain apa sebagainya, khawatir ianya tidak bawa kita ke jalan yang lurus Ustaz. Memang syaitan, iblis pada surah Al-A'raf memang nak halang kita daripada sampai kepada jalan yang lurus. Itu sebabnya di hujung ayat 6 itu, minal jinnati wan nas, yang was-was itu boleh dalam dua bentuk Ustaz ni. Satu jin, satu lagi manusia. Asalnya memanglah daripada iblis. Iblis ini yang akan tiupkan was-was tersebut, ya, pergi pada kuncu-kuncu syaitannya. Tapi syaitan ni boleh dalam bentuk jin dan juga manusia. Itu sebabnya kadang-kadang ada kawan kita ajak, jom pergi, kalau pergi ajak Quran time okeylah tu, bukan was-was kan. Tapi kalau katakan dia ajak, jomlah, alah Quran time dah habis dah kot kan, dah lah pukul 12 ni kita nyenggeng contohnya kan, ataupun malam-malam dah tak payah dah, pukul 10 pukul 11 nak tunggu lagi, dah pergi ngopi dan sampai pukul 2 pagi Ustaz ya, sehingga kan mungkin terlajak subuh dan sebagainya. Kita tahu bahawa itu adalah was-was minan nas, daripada manusia. Kalau jin ini kita tak nampak Ustaz. Kita rasa macam orang tak nampak. Saya rasa kalau saya ambil bawah meja ke, nak buat dosa ke, dia digoda oleh was-was daripada kalangan jin yang tidak kita nampak. Itu sebabnya mengapa ayat ini perlu kita ulang banyak kali, dan kita nak baca sekali lagi lah Ustaz ya. Kali ini surah An-Nas ayat 1 hingga 6 ya. Saya baca dululah Ustaz. Saya baca yang biasa. Ustaz Tar, Ustaz Tir akan mengulang balik dengan bacaan yang luar biasa. Sebab itu Ustaz Tir, Ustaz Faz selalu kongsikan, dan selalu orang tanya kan, Ustaz Faz dulu belajar kat mana dan sebagainya kan. Itulah Al-Quran Ustaz Faz ya. Al-Quran itu tuan-tuan dan puan, dia tidak mengenal siapa. Dia tak kira latar belakang, bangsa apa kan, warna kulit apa, awak mengajar agama ke tidak mengajar agama, contoh kan. Tetapi bila Al-Quran itu dicari, bila Al-Quran itu digali, dicintai, itulah sahabat-sahabat, sebaik-baik sahabatnya, Al-Quran akan berada bersama dengan dia. Dan inilah bukti bersama dengan kita Fadil Ustaz Faz. Allahu Akbar. Allah pilih, Allah bagi untuk sampaikan ilmu kepada kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Safas. Dan hari ini bukan hanya tadabbur, ni nak qari pula. Graduasi dah hari ini. Nak baca Ustaz ni. Tapi baca ni kalau salah nanti tunggu tau. Allahu Akbar. Dia biasa je Ustaz ni kan. Okey, jadi sama-sama tuan-tuan yang kat rumah fokus pada Quran, jangan fokus pada saya. Okey, fokus pada Quran, sama-sama kita baca. Moga-moga bacaan ini adalah bacaan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu taala. Allah jaga kita daripada was-was al-khannas ini yang menyebabkan kadang-kadang kita mudah marah, ya, kita mudah hasad, kita rasa tak puas hati dengan hidup, kita rasa mengapalah Tuhan ni beri macam-macam yang tak baik pada saya, padahal sebenarnya kita adalah makhluk yang mudah lupa,
Tuhan adalah pencipta kita. Bila kita sedar perkara tersebut, kita sedia untuk mengikut apa sahaja kita, kerana kita tahu Rabb ini buat yang baik-baik je. Yang tak baik itu kerana jauh daripada Rabb itu sendiri, ya. Jadi saya mulalah Ustaz ya. Ya, sudah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang bahagian mana yang kena betul Ustaz? Sadaqallah. Mumtaz. Betul Ustaz ya? Alhamdulillah. Safas kita betul, rasa kita nak dengar yang Lagu apa tu? suara Lagu apa? Bayati. Enggak lagu? Lagi Imam Muqah. Imam Muqah Ras. Lagu Oh Ras. subhanallah. Bacaan Nahwan Ras subhanallah. Mungkin Ustaz Fas guna kongsi sikit. Mungkin Ustaz Fas memang fokus bidang tadabbur. Betul. Tapi kalau kita lihat sabar hari bersama-sama dengan Al-Quran, sebab penonton-penonton di kalangan apa ni yang peminat-peminat Quran Time dan juga yang follow kita semua ni, ada yang bila kita suruh baca, dia orang tak sedar, dia orang dah boleh baca lagu dah. Dan terlalu Tapi duk dengar Ustaz Tar baca, duk dengar Qori baca, tiba-tiba dapat alunan tu. Ustaz Faham macam mana? sama juga Ustaz. Sebenarnya dengan Ustaz Tar, dengan Ustaz Tir, dia dalam kereta balik tu kan, dia cuba balik tu. Kadang-kadang dengar balik tu kan. Dia masuk sikit. Dia taklah jadi sempurna kan, tetapi dia seronok pula. Dan baru ni bila saya menyampaikan training kan, training latihan dekat Gunung Ledang dekat Muar. Mereka pernah jumpa saya 3-4 tahun sebelum PKP. Dan dia kata, sekarang ni Ustaz baca lain sikit kata. Ya ke? Kan? Jadi maksudnya itu baru tak belajar betul-betul. Ni yang berazam nak belajar betul-betul ni. Lepas ni harapnya Quran Time 2.0 Ustaz ni. Al-Quran bila dia fastami'u, dengar betul-betul tu memang ada kesan Betul Ustaz. Sudut Dengar betul-betul, dan masa kita nak benda tu masuk dalam hati kan. Terutama kalau katakan ada yang tanya-tanya, yang ini kira episod akhir kita buka dia punya secret recipe Ustaz kan, rahsianya. Sebenarnya kalau katakan minta pasak ulang balik tu, waktu itu sebenarnya perlukan ketenangan, perlukan ilham daripada Allah. Itu yang minta ustaz ulang balik. Itu rahsia untuk lepas tu bila dia masuk untuk dengar betul-betul, satu dapat ketenangan. Lepas tu boleh sambung balik tadabbur untuk dikongsi bersama tuan-tuan. Betul. Sebab saya yakin acik-acik di luar sana kan yang menonton Al-Quran Time memang mereka turut bersedih sekarang. Betul. Mereka risau macam mana ni macam ni. Betul. Sebab rutin harian macam Ustaz sebut tadi kan Ustaz. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dibayar sekalian, sahabat Al-Quran, ingat kita hari ini satu permulaan kita. Kita sebenarnya tanpa kita sedari perancangan kehidupan kita telah diatur bersama dengan Al-Quran setiap hari sebenarnya. Jadi sebab itulah ada timbul kerisauan tu kan, di sebalik kesedihan semua ada timbul risau macam mana ni, boleh tak nak maintain dah tak ada Quran Time ni kan, hari Ahad nanti macam mana kan. Tapi jangan sedih tuan-tuan dan puan-puan, kerana apa, hari ini kita berada di halaman yang terakhir. Jadi kita boleh ulang kaji tuan-tuan dan puan, mana juga episod-episod yang kita nak belajar daripada muka surat pertama itu hari, boleh lihat di Al-Hijrah Plus Ustaz Faz. Boleh dekat mana tu Ustaz? Dekat kena download aplikasi Al-Hijrah Plus dekat telefon kita ke, dekat tab ke, dekat komputer dan sebagainya, untuk kita melihat apa juga episod daripada awal sehinggalah episod apa kita nak tengok. Jadi berulang kali boleh tengok. Jadi sama-sama kita download ataupun kita dapatkanlah aplikasi Al-Hijrah Plus. Suruh anak-anak kita buat bang, buat long contoh. Betul kan, untuk kita ulang kaji. Jadi itu sebagai satu tindakan lah Ustaz ya, sebagai, dan di hujung ini kita ada resolusi akhir kita. Resolusi akhir My Quran Time pada hari ini kita saksikan, iaitu sama-sama kita memohon perlindungan agar Allah jauhkan kita daripada gangguan syaitan. Yang kedua, kita ingin terus mengagungkan Allah sebagai Tuhan seluruh alam. Dan yang ketiga, terus kita berhati-hati tidak terpedaya dengan tipu daya syaitan yang boleh merosakkan amal kebaikan. Kita berdoa bersama. Terima kasih Ustaz Faz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di penghulu segala hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, setelah hampir 2 tahun lebih berlalu ini ya Allah, saat ini kami berada di surah yang akhir dalam program ini, rancangan ini, My Quran Time ini ya Allah. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Di sebalik ya Allah musibah yang melanda, di sebalik ujian yang melanda, sebenarnya ada hadiah yang besar, hadiah yang agung buat kami ya Allah, iaitulah 6236 ayat daripada Al-Quran. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, hari-hari yang kami lalui saat ini ya Allah, hari-hari yang ditemani dengan Al-Quran, maka ya Allah jangan kau hilangkan keistimewaan ataupun kebaikan, kemanisan bersama dengan Al-Quran daripada kehidupan kami yang kami lalui selama ini ya Allah. Bahkan ya Allah menanamkan dalam hati kami perasaan rindu untuk terus bersama dengan Al-Quran. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ada di antara kami yang ikuti dari ayat yang pertama daripada Al-Quran. Kami hari ini berada di ayat yang akhir daripada Al-Quran, namun beliau ataupun mereka telah pergi meninggalkan kami di pertengahan jalan ya Allah, pergi bersama dengan Al-Quran ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa mereka ya Arhamar Rahimin, rahmatilah mereka ya Allah, dan juga legasi Al-Qurannya ditinggalkan buat anak-anaknya bersama dengan Al-Quran. Maka ya Allah rahmatilah kami semuanya ya Allah, rahmatilah kami bertiga ya Allah, rahmatilah seluruh ahli keluarga besar TV Al-Hijrah ini ya Allah, rahmatilah ibu ayah para penonton semua yang bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami tatap ini menjadi kemuliaan dalam kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Jangan kau hilangkan keistimewaan ataupun kemanisan ini daripada hidup kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah, terima pengharapan kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada episod yang terakhir daripada My Quran Time, baca faham amal. Dan moga-moga tuan-tuan jangan kita lupa kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus dipimpin, dijaga daripada segala cabaran kehidupan, dengan kita kembali berdoa menjadi hamba yang amat rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ini kita mendengar daripada Ustaz Tirmizi Ali surah An-Nas sebagai penutup dan diikuti dengan surah Al-Fatihah, menandakan kita bukannya berakhir tetapi terus memulakan surah bacaan Al-Quran. Silakan. Saya baca surah An-Nas atau tutup dengan Al-Fatihah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين